Kebiasaannya, mereka akan datang menyapa kita dan lalu mereka akan mengatakan bahawa antara tanda kebenaran agama Kristian adalah mereka boleh membuktikannya dengan menyembuhkan orang yang sakit. Lalu mereka akan bertanya kepada kita, bagaimanakah yang kita sakit? Lalu mereka kata, jikalau mereka meletakkan tangan mereka di situ dan lalu mereka berdoa kepada Jesus, maka penyakit itu akan sembuh. Dan ini sebenarnya adalah berasaskan kepada Alkitab dalam Markus bab 16, di mana di situ menulis bahawa jikalau mereka meletakkan tangan pada orang yang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Jadi kita menggunakan sedikit ujian logika ke atas mereka dan kita bertanya, I just want to ask you, saya nak bertanya, jikalau anda mengatakan bahawa dengan menyembuhkan seseorang dengan nama Jesus, maka terbuktilah agama Kristian itu benar, maka tanya kepada mereka, bagaimana pula dengan sahabat kita penganut agama Hindu yang menyebut nama Ganesha, Siva, Krishna, lalu penyakit seseorang individu itu sembuh? Adakah dia sebagai seorang penganut Kristian akan bersetuju bahawa agama Hindu itu benar? Tanya mereka pula, bagaimana pula pendapat mereka jikalau ada orang Islam dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia sembuh? Adakah dia sebagai Kristian akan menerima agama Islam sebagai agama yang benar? Bagaimana pula pendapat kamu jikalau ada sahabat kita yang beragama Buddha yang mengatakan bahawa penyakit mereka disembuhkan di atas nama Buddha? Jadi, tanya balik kepada mereka dan kebiasaannya respon mereka, pertama, mereka akan terpinga-pinga. Respon yang kedua, mereka akan mengatakan, oh, semua itu tidak benar. Yang benar hanya kami. Jikalau itulah jawapan mereka, tanya kembali kepada mereka, apakah kayu ukur kebenaran anda? Itu logika yang pertama. Manakala tips yang kedua adalah, bukankah mereka mengatakan bahawa antara bukti kebenaran agama Kristian yang mereka bawa adalah seseorang itu akan sembuh dengan menyebut nama Jesus? Jadi, apa kata kita ikut pesanan dan cadangan yang diberikan oleh sahabat Facebook saya, iaitu Golem Kibrit, di mana beliau mengatakan bahawa bawa mereka ke Wuhan, bawa mereka ke Hubei dan sembuhkan coronavirus. Adakah mereka boleh? Dan yang kedua pula, selain daripada memanggil mereka ke Wuhan dan juga Hubei, apa kata pula bawa mereka ke hospital yang terdekat dan di situ ada ramai orang yang sakit dan minta mereka untuk sembuhkan di atas nama Jesus? Orang sakit itu akan sembuh? Ya, betul. Dan dalam Markus bab 16 yang sama, di mana dikatakan mereka ini apabila mereka memegang ular ataupun meminum racun, sesungguhnya mereka tidak akan celaka. Maka gunakan ayat ini, Markus bab 16 ayat 18, dan bawa mereka ke kedai logam ataupun kedai yang menjual racun dan serahkan kepada mereka. Nah, buktikanlah keimanan kamu. Thank you, sir, for your question. My brother has given me a deadly poison and he wants me to drink it. I'm shaking a little bit. Excuse me. But listen now. You see, you asked me if I believe in Jesus. When you gave me this question today, I recognize the devil in you, and I'm not going to obey the devil. I'm not going to make a show. Dan tahukah sahabat, sekadar untuk perkongsian bahawa di Amerika Syarikat, beberapa pastor yang cuba membuktikan keimanan mereka dengan bermain dengan ular yang berbisa dan juga meminum racun, dan akhirnya mereka mati dipatuk oleh ular itu demi membuktikan kebenaran ayat Bible itu. Tetapi tidak ada yang selamat. Next here tonight, the death of a famous preacher whose faith centered on a passage in the Bible promising protection from snakes. A rattlesnake took his life. Matt Wolford, a renowned Pentecostal serpent handler, died after suffering a bite from one of the snakes that he used to show his devotion to God. Jadi, sahabat-sahabat, itu 4 tips mudah untuk membantu kita apabila kita berjumpa dengan missionary Kristian ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, ingat,
cara kita menjawab penuh dengan senyuman, penuh dengan hikmah. Setelah kita menjawab mereka, jangan lupa mereka juga akan rekod dan kita juga buat recording supaya bukan sahaja mereka yang memuat naik di YouTube, tetapi kita juga boleh memuat naik bagaimana mereka terpinga-pinga untuk menjawab soalan kita yang logikal itu. Dan yang paling penting, bukan sekadar kita nak membalas pujian mereka, tapi yang paling penting, kenalkan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah Nabi Isa, siapakah Jesus menurut perspektif Islam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk terus mempertahankan Islam dan juga memartabatkan Islam. Jadi, selamat berjumpa dengan Missionary Christian dan selamat berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.